Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Razali bin Harun. Saya Kristina binti Ahmad Fizal hari ini akan menerangkan salah satu matlamat pembangunan lestari ataupun SDG. SDG ialah singkatan kepada Sustainable Development Goals. SDG ini telah menjadi agenda global apabila Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memperkenalkan 17 matlamat yang perlu dicapai oleh semua negara menjelang tahun 2030. Dan SDG ini juga bukanlah suatu perkara yang baru kerana ia telah dilancarkan di peringkat global pada tahun 1992. Salah satu matlamat pembangunan lestari ialah kesaksamaan gender. Kesaksamaan gender ini merupakan salah satu asas yang penting untuk dunia yang aman, harmoni dan lestari. Terdapat kemajuan selama beberapa dekad ini, antaranya lebih ramai gadis yang pergi ke sekolah, jumlah gadis yang dipaksa untuk berkahwin awal semakin berkurangan, dan kaum wanita lebih ramai yang berkhidmat di parlimen dan juga jawatan perkhidmatan. Selain itu, undang-undang juga sedang diperbaharui untuk memajukan kesetaraan gender. Salah satu isu yang berlaku di Malaysia ialah diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja. Diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil dan berat sebelah kepada individu tertentu disebabkan perbezaan ketara. Diskriminasi wanita paling banyak berlaku di tempat kerja kerana bilangan pekerja wanita lebih sedikit berbanding bilangan pekerja lelaki. Antara bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum wanita dalam sektor pekerjaan ialah diskriminasi upah. Diskriminasi upah ini berlaku apabila wanita diberi gaji yang lebih rendah berbanding lelaki walaupun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Mereka juga mempunyai tahap pendidikan yang sama dan pengalaman bekerja yang sama. Fenomena ini telah mendiskriminasikan kaum wanita dan menyebabkan wanita memegang status pekerjaan yang lebih rendah. Berdasarkan laporan guna tenaga kebahasaan, secara keseluruhannya, purata upah yang diterima oleh wanita lebih rendah berbanding lelaki iaitu sebanyak 1,239 berbanding upah lelaki sebanyak 1,473. Banyak perbezaannya tu. Isu yang kedua pula ialah pembahagian pekerjaan mengikut gender. Hal ini terjadi apabila majikan memandang rendah terhadap kebolehan wanita. Mereka menganggap wanita lebih sesuai dengan kerjaya yang mempunyai unsur-unsur kewanitaan seperti jururawat. Berbeza pula dengan lelaki yang mempunyai sifat tahan lasak dan berkemahiran teknikal. Mereka telah mendominasi pekerjaan seperti arkitek dan juga jurutera. Oleh itu, kaum lelaki lebih cenderung untuk memegang jawatan yang lebih tinggi dalam sektor pekerjaan berbanding wanita, walaupun mereka mempunyai tahap pendidikan yang sama dan pengalaman pekerjaan yang sama. Isu yang ketiga pula ialah isu gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan juga visual yang berunsurkan seks dan dilakukan secara berulang kali. Terdapat 5 bentuk gangguan seksual. Yang pertama ialah gangguan secara lisan. Kedua ialah gangguan secara isyarat. Yang ketiga ialah gangguan secara visual. Gangguan yang keempat pula ialah gangguan secara psikologi. Dan akhir sekali ialah gangguan secara fizikal. Gangguan yang keempat pula ialah diskriminasi lain di tempat kerja. Golongan wanita juga cenderung untuk mengalami diskriminasi lain seperti pemberhentian dan pemecatan, faedah-faedah sampingan dan juga insurans kesihatan yang mencukupi. Pekerja wanita juga sering didiskriminasikan mengenai hal jam kerja. Sebagai contoh, majikan sering mendiskriminasikan kaum wanita dengan memaksa mereka bekerja lebih 8 jam sehari. Namun, kerajaan telah mewartakan Akta Kerja 1955 Seksyen 34 yang mana telah menetapkan bahawa mana-mana pekerja wanita yang bekerja dari pukul 10 malam hingga 5 pagi perlu dilindungi dan menyediakan faedah serta kemudahan pengangkutan atau allowance yang berkaitan dengan kerja malam. Selain itu, diskriminasi cuti rehat juga sering berlaku terutama terhadap pekerja wanita yang mengandung. Mereka sukar untuk mendapatkan cuti rehat yang secukupnya apabila mereka telah melahirkan anak.
Selalunya majikan mereka akan memanggil mereka untuk kembali bekerja walaupun mereka masih berada dalam pantang. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa isu diskriminasi wanita ini telah menjadi isu yang serius dalam dunia pekerjaan, tidak kiralah dalam sektor awam maupun sektor swasta. Bukan itu sahaja, isu diskriminasi wanita ini juga berlaku dalam semua jenis pekerjaan, baik pekerjaan mahir, separuh mahir ataupun kurang mahir. Semua pihak perlu berganding bahu untuk kita menangani isu diskriminasi wanita ini dalam kalangan masyarakat negara kita. Usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak sememangnya penting untuk kita memastikan produktiviti pengeluaran seiring dengan pembangunan negara yang nyata memerlukan tenaga buruh yang ramai.